Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nashidah Amira binti Muhammad Sukimi, kad matrik bernombor D20191089430. Saya daripada grup HSA 3043 kumpulan C. Nama pensyarah bagi subjek ini adalah Dr. Ivana Prazik. Istilah Cold War atau Perang Dingin pertama kali digunakan oleh Bernard Baruch dan juga Walter Lippmann daripada Amerika Syarikat pada tahun 1947. Ia merupakan ketegangan antara dua kuasa besar yang bersaing dan berebut pengaruh setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, iaitu Amerika Syarikat dengan Soviet Union. Persaingan dan ketegangan antara kedua-dua kuasa besar ini terbukti semasa tempoh Perang Dingin, di mana Amerika Syarikat berpegang kepada teori domino, iaitu jika sesebuah negara itu jatuh ke tangan atau pengaruh komunisme akan merebak ke negara jiran. Jadi Amerika Syarikat mempunyai kepentingan untuk menghalang penyebaran ini. Sebaliknya, Soviet Union mempunyai konsep keselamatan yang hanya boleh dibina dengan sekutu sejati. Sekutu sebenar Soviet Union adalah negara yang mempunyai ideologi komunisme. Perang Dingin boleh dilihat daripada krisis atau peperangan di pelbagai kawasan atau bahagian dunia. Selain itu, Perang Dingin juga telah dapat membahagikan sesuatu kawasan negara kepada dua bahagian yang saling bermusuhan berdasarkan ideologi liberalisme dan juga komunisme. Terdapat beberapa faktor yang boleh dikaitkan kenapa berlakunya Perang Dingin. Yang pertama adalah daripada perbezaan ideologi politik. Terdapat perbezaan ideologi politik antara Amerika Syarikat dengan Soviet Union, di mana Amerika Syarikat memperjuangkan sistem pemerintahan demokrasi, manakala Soviet Union mengamalkan sistem pemerintahan sosialis yang berteraskan ideologis komunis. Yang kedua adalah perbezaan daripada sistem ekonomi, di mana Amerika Syarikat memperjuangkan sistem ekonomi kapitalis, manakala Soviet Union menentang sistem ekonomi bebas. Perbezaan dalam sistem ekonomi ini menyebabkan hubungan antara kuasa-kuasa besar ini menjadi renggang. Yang ketiga adalah kemunculan kuasa dunia yang baru. Perang Dunia Kedua menyebabkan lahir dua kuasa besar dunia, iaitu Amerika Syarikat dan juga Soviet Union. Kedua-dua kuasa besar ini saling bersaing bagi mengukuhkan kedudukan dan pengaruh masing-masing. Faktor yang keempat adalah daripada dasar perluasan pengaruh Soviet Union di Eropah. Sebelum Perang Dunia Kedua berakhir, Soviet Union meluaskan pengaruhnya di benua Eropah. Semasa Perang Dunia hampir tamat, Soviet Union mengukuhkan cengkapan terhadap negara-negara di Eropah Timur. Tindakan ini menyebarkan pengaruh komunis di Eropah Barat, menyebabkan hubungan antara kedua-dua kuasa besar ini menjadi renggang. Faktor yang kelima adalah perkembangan semasa Perang Dunia Kedua. Sebelum perang ini tamat, hubungan antara Amerika Syarikat, Soviet Union dan Britain mula renggang. Hubungan renggang ini jelas ketara dalam persidangan di Yalta. Tuntutan Amerika Syarikat agar pilihan raya diadakan di negara-negara Eropah Timur yang dikuasai oleh Soviet Union telah mencetuskan Perang Dingin. Faktor yang seterusnya adalah daripada perubahan puncak pimpinan. Puncak pimpinan di Amerika Syarikat dan Britain menyebabkan untuk hubungan antara kuasa ini semakin tegang. Presiden Harry Truman mengamalkan dasar menyekat peluasan pengaruh Soviet Union. Beliau bertekad menggunakan pendekatan yang lebih agresif untuk peluasan pengaruh Soviet Union. Faktor yang seterusnya adalah hubungan renggang antara Amerika Syarikat dan Soviet Union, di mana tindakan Amerika Syarikat menolak bantuan ekonomi yang diminta oleh Rusia mengeruhkan hubungan antara kuasa tersebut. Hubungan bertambah buruk apabila Winston Churchill menyatakan terdapat tirai besi yang memisahkan Eropah Timur dan juga Eropah Barat. Faktor yang seterusnya adalah teori domino. Pemimpin-pemimpin di Barat percaya kepada teori domino, di mana mengikut mereka teori ini
Apabila sebuah negara dikuasai oleh komunis, maka satu demi satu negara lain akan jatuh ke tangan komunis. Keadaan ini mencetuskan ketegangan antara Soviet Union dan Amerika Syarikat, dan faktor yang terakhir adalah berpunca daripada kekalahan Jepun. Kekalahan Jepun pada bulan Ogos 1945 menyebabkan hubungan antara kuasa-kuasa besar menjadi semakin buruk. Kejayaan Amerika Syarikat menggugurkan bom atom meningkatkan kebimbangan Soviet Union terhadap dasar Amerika Syarikat. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Syarikat dan Soviet Union memberikan implikasi yang luas dalam sistem politik internasional. Ketegangan dan persaingan ideologi dan politik antara kedua negara tersebut mampu menarik negara-negara lain masuk ke dalam lingkaran pengaruh mereka. Walaupun Amerika Syarikat dan Soviet Union tidak berhadapan dalam keadaan perang secara langsung, Perang Dingin mengakibatkan perubahan geopolitik di rantau ini. Konflik bersenjata berdarah yang menyebabkan korban jiwa, konflik dalaman dan perpecahan pelbagai negara di dunia, sehingga hampir berlakunya perang nuklear. Amerika Syarikat giat melakukan propaganda anti-Soviet dan begitu pula dengan Soviet Union aktif melakukan propaganda anti-Amerika dan sekutunya. Kedua-dua negara berkongsi pandangan tentang keperluan untuk mengembangkan pengaruh ideologi dan politik mereka ke pelbagai bahagian dunia. Apabila Amerika Syarikat tidak sanggup jika sebuah negara itu jatuh sepenuhnya di bawah pengaruh komunis, persaingan dalam penyebaran pengaruh kemudiannya mempunyai implikasi untuk meningkatkan keupayaan ketenteraan dan pertahanan kedua-dua negara termasuk senjata nuklear. Pelbagai pakatan strategik turut dibentuk oleh Amerika Syarikat dan juga Soviet Union. Dalam pertengahan tahun 1980-an, iaitu tahun 1984 dan juga 1985, telah berlaku satu krisis politik di Soviet Union. Negara ini menghadapi masalah ekonomi yang teruk akibat daripada kemusnahan hasil-hasil pertanian dan kejatuhan mendadak harga petroleum di pasaran antarabangsa. Kejatuhan harga dan kemusnahan hasil pertanian ini membawa ancaman kepada kedudukan ekonomi dan kekuatan pertahanan Soviet Union secara keseluruhan. Kelemahan ekonomi Soviet Union ini memberi kesan yang besar kepada kedudukan pertahanan mereka yang akhirnya membawa kepada kehancuran negara tersebut. Mulai tahun 1991, hanya tinggal sebuah kuasa besar sahaja dalam struktur politik dunia, iaitu Amerika Syarikat. Mulai tahun-tahun awal keruntuhan Soviet Union, hanya Amerika Syarikat sahaja yang berkuasa dan memainkan peranan yang besar serta berkesan dalam politik dan percaturan kuasa antarabangsa. Hal ini jelas dapat dilihat dalam awal tahun 1990-an dan sepanjang dekad pertama, tetapi mengalami perubahan selepas dekad pertama berakhir. Setelah memasuk dekad kedua berakhirnya Perang Dingin, darjah kekuatan Amerika Syarikat telah mula berubah secara bandingan dengan dekad pertama. Kejatuhan Soviet Union ini membawa kepada berakhirnya Perang Dingin yang bermula dan mewarnai politik dunia sejak akhir tahun 1940-an. Runtuhnya ideologi komunis di Eropah Timur diikuti oleh keruntuhan Soviet Union. Pengaruh komunis di Eropah Timur tidak akan runtuh jika Soviet Union masih kuat kedudukannya. Keruntuhan negara-negara satelit Soviet Union ini diikuti dengan keruntuhan dan berpecahnya Soviet Union pada bulan Disember 1991. Oleh itu, tahun 1991 adalah tahun yang boleh dianggap sebagai satu garis pemisah dan bermulanya satu era baru dalam struktur dan perkembangan politik antarabangsa. Kesimpulannya, Amerika Syarikat dan Soviet Union menjadi dua kuasa baru selepas Perang Dunia Kedua berlaku. Kedua-dua kuasa besar itu mempunyai senjata pemusnah besar-besaran, iaitu senjata nuklear dan senjata konvensional yang seimbang baik dari segi kuantiti maupun kualiti. Persaingan ini menyebabkan polarisasi kuasa dunia yang kemudiannya menjadi ketegangan Amerika Syarikat dan Soviet bukan sahaja di Eropah,
tetapi di benua lain. Dengan kata lain, Perang Dingin yang dibawa oleh dua kuasa besar itu ke pelbagai wilayah dunia dalam bentuk krisis dan sebagainya mampu mempengaruhi sistem politik antara negara dari segi kemunculan polarisasi politik ideologi, keselamatan iaitu pembentukan pelbagai pakatan dan perlawanan strategik pertahanan senjata nuklear, dan kedaulatan negara iaitu kemunculan negara berdaulat yang baharu. Itu sahaja daripada saya untuk bagi kali ini. Sekian, terima kasih.